الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadilatul Musi Majlis, Ashabul Fadilah, Tuan Pengurusi Masjid, para asatizah, seluruh pegawai-pegawai masjid, ahli dan kuasa, tak ketinggalan Ustaz Zainuddin, Ustaz Ammar, kumpulan qasidah, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan anak-anak yang turut hadir pada malam ini. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersama-sama, yang pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih kita semua untuk menghadiri majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita menyambut hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis itu ada tuan empunyanya. Jadi tak lain dan tak bukan yang memiliki majlis itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka pada malam ini saya ingin membawa satu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya dan kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi sebut, siapa yang kasih kepadaku pasti dia akan bersama denganku di dalam syurga. Sudah pasti kita semua nak masuk syurga. Tidak ada seorang pun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengecualikan dirinya daripada masuk syurga. Tidak ada nikmat yang paling besar dalam syurga selepas melihat zat Allah yang Maha Esa, melainkan bertemankan Nabi di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, umat Muhammad semua masuk syurga kecuali yang tak mau masuk syurga. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan masuk syurga. Para sahabat Nabi jadi heran, ada ke orang yang tak mau masuk syurga? Akhirnya para sahabat tanya, qalu man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang pelik tu Rasulullah yang tak mau masuk syurga? Nabi kata, man ata'ani faqad dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang taat kepadaku dia pasti akan masuk syurga. Dan siapa yang menderhakaiku, dialah yang tak mau masuk syurga. Maka pada malam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, marilah kita memperbarui tekad kita. Kita semua nak masuk syurga. Marilah pada malam ini kita renew janji kita. Kita semua pakat nak masuk syurga. Nak masuk syurga mudah saja. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa sahaja yang datang kepada kamu Nabi bawa, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa sahaja yang Nabi larang,
tinggalkan. Itulah cara nak masuk syurga. Maka setiap umat ini mesti patuh kepada tinggalan nabinya. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, sebab kita datang selepas Nabi dah wafat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak menjadi permasalahan sekalipun kita semua tak pernah jumpa dengan Nabi. Yang pentingnya masalah Sayyidina Muhammad, kita selalu bermusahabah dengan Rasulullah. Sepertilah kita semua tak pernah juga bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita tak pernah bertemu dengan golongan yang disebut dengan salafun as-salih, golongan 300 tahun selepas Rasulullah yang paling soleh, yang terbaik dalam sejarah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cerita-cerita dan pembuktian kasih mereka pada Rasulullah. Tuan-tuan, tak menjadi permasalahan sekalipun kita tak pernah bertemu dengan golongan salafus salih, sebab kita bukan bermusahabah dengan jasad mereka, tapi kita bermusahabah dengan akhlak dan tinggalan mereka. Maka setiap orang yang kasih pada Rasulullah mesti menyematkan dalam dirinya nak berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Sebab orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat esok ialah orang yang paling sama akhlaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, inna awlan nasabi yaumal qiyamati ahsanuhum khuluqan. Nabi kata orang yang paling penting, orang yang paling utama, orang yang paling dekat denganku di akhirat esok ialah siapa yang paling tinggi akhlaknya. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka wajib kepada kita mempelajari, mendiskusi, menghalusi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama diutuskan Nabi ialah untuk meluruskan akhlak. Seperti mana yang Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya saja diutuskan aku ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Tuan-tuan, kita semua lahir ke dunia sudah ada kecenderungan kepada kebaikan. Seperti mana kita lahir ke dunia dikepilkan sama condong kepada kejahatan. Sebab di kita ada akal, di kita ada nafsu. Akal condong pada baik, nafsu condong kepada jahat. Tuan-tuan, maka diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyempurnakan akhlak yang sedia ada dalam diri kita, yaitu kecenderungan akal kepada kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selama 23 tahun Nabi kita hidup, Nabi hidup menyemaikan akhlak yang mulia dalam hati para sahabat baginda. Maka para sahabat Nabi kemudiannya menyemai pula akhlak Nabi yang mulia ke dalam diri dan hati dan jiwa para tabi'in. Sahabat Sayyidina Muhammad. Golongan tabi'in pula seterusnya menyemaikan pula akhlak yang mereka waris daripada tabi'in, daripada para sahabat Nabi kepada tabi'ut tabi'in. Maka berlangsunglah akhlak itu diwarisi kepada para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka para alim ulama warisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak yang paling tinggi yang dimiliki oleh nabi-nabi melainkan kerendahan diri.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling merendah diri sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang hendak kita semai dalam diri kita, yaitu perasaan kerendahan diri yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan umat kepada Rasulullah ialah berasaskan kepada dua perkara. Yang pertama, akhlak Nabi yang mulia. Yang kedua, kejadian Nabi yang tersangat indah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mencintai Nabi ialah suatu yang wajib. Sebab dengan mencintai Nabi, kita akan masuk syurga. Dan Nabi SAW telah memperwajibkan umatnya mencintainya. Sebab dengan mencintai Nabi, kita semua akan masuk syurga. Tuan-tuan, marilah pada malam ini kita tengok sikit contoh-contoh yang ditinggalkan dalam sejarah. Bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, generasi sahabat mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kasih kepada Nabi ialah mengambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, mungkin kita semua pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk Mekah. Tapi Nabi disekat, dihalang daripada masuk Mekah. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah pakai ihram dengan para sahabatnya nak buat umrah. Tapi dihalang oleh kuffar Quraisy dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah. Bila mana dah pakai ihram ni dia bukan boleh buang ikut suka. Dia bukan boleh tanggal ikut suka, dia kena bertahallul. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan para sahabat untuk sembelih kambing dan bercukur. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila Nabi kita suruh para sahabat untuk sembelih kambing dan bercukur, ketika itu para sahabat seorang pun tak bergerak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu Nabi merasa nak marah, Nabi rasa tak seronok, para sahabat tidak bertindak. Nabi masuk dalam kemah yang ketika itu yang menemani Nabi ialah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Tengok muka Nabi, kata Ummu Salamah, pasal apa Rasulullah? Nabi kata, aku suruh lepas sembelih kambing bercukur, seorang pun tak bergerak. Kata Ummu Salamah, Rasulullah, macam mana kalau Nabi keluar, Nabi sembelih kambing, Nabi bercukur? Nabi buat dulu. Nabi SAW keluar, Nabi ikut seperti mana pandangan pendapat isterinya. Nabi sembelih kambing, Nabi kita bercukur, barulah para sahabat pakat sembelih kambing dan bercukur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini peranan isteri yang solihah memberi pandangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi kita bercukur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu tidak ada sehelai rambut Nabi pun yang jatuh ke bumi, melainkan semua disambut oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan rambut itulah yang sampai kepada kita pada hari ini. Di Brunei ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di Turki ada. Diwarisi rambut-rambut itulah. Di antaranya diwarisi, diambil oleh Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu
Ketika perang selalu menang. Salah Sayyidina Muhammad. Selalu menang. Dan orang tanya, apa rahsia kemenangan dia? Perang sentiasa memimpin pertempuran dan menang. Kata Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ialah kerana beberapa helai rambut Nabi yang duduk dalam serban dia. Nampak tak? Maknanya kita umat Islam salah Sayyidina Muhammad, kita mulia, kita maju dengan sebab apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Walaupun kita tak miliki rambut Nabi, kita ada mahabbah pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada kecintaan pada Rasulullah. Maka setiap umat yang memiliki dalam dirinya kecintaan pada Rasulullah, pasti mereka akan mendapat kejayaan dalam perjuangan sepanjang mereka berjuang, terlebih-lebih lagi di akhir zaman. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah mahabbah memainkan peranan. Maka begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nak bertabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad? Bagaimana kita nak mengambil keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengambil keberkatan Rasulullah ialah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini umat Melayu, bahkan umat Islam di Nusantara sedang bangkit. Walaupun masih belum ada negara Islam yang bangkit dewasa ini di Nusantara, tapi Islam sedang bangkit di Nusantara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sementara tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Islam telah jatuh di negara Arab. Sebagai contoh, mungkin dulu ada satu orang yang dikira singa di kalangan bangsa Arab. Contohnya Muammar Gaddafi di Libya. Begitu juga Saddam Hussein di Iraq. Salah Sayyidina Muhammad. Arab dah mula jatuh, tapi bangsa Melayu sedang bangkit. Umat Islam di Nusantara sedang bangkit. Pasal apa umat Islam bangkit? Sebab di Nusantara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umat Islam di Nusantara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedang subur menanam cinta kepada Rasulullah melalui pengamalan sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita pergi negara Arab, salah Sayyidina Muhammad, tak ada dah pakai kepiah macam ni, dengar ceramah. Salah Sayyidina Muhammad. Bahkan pakai serban di Mesir dah tak ada. Walaupun di Mesir ulama'nya ramai. Walaupun Mesir merupakan kiblat kepada ilmu pada hari ini, salah Sayyidina Muhammad, tapi mereka dah tak pakai serban dah. Mereka dah buang serban yang jadi mahkota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana sunnah dibuang, maka mengecutlah kekuatan Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, maka pada hari ini kebangkitan sedang bangun dengan sebab kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan dapat menghadirkan diri dalam program typing berselawat. Cuba angkat tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada hari ini, siapa yang bawa sugi? Tinggi nak tengok. Banyak tak bawa? Salah Sayyidina Muhammad. Banyak tak bawa. Apa dia ni? Okey. Saya kata umum.
Tuan-tuan mati Allah sekalian, masalah Sayyidina Muhammad. Lagi sekali, typing berselawat 2.0. Ini berapa ni? 1.0. 2 dah. 3.0, bila saya kata siapa bawa sugi, semua kena angkat. Boleh? Tuan-tuan, tu baru kita menunjuk tanda kasih pada Rasulullah. Waktu mana saya duduk pondok dulu? Orang tua-tua pondok, dia bawa tasbih macam ni, dia gantung sugi di tasbih ni. Panjang tu ya. Saada Sayyidina Muhammad. Tasbih lepas bawa, sugi lepas bawa. Lepas bersugi ketika nak semayang. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, boleh tak buat macam tu? Bukan mesti panjang, tapi sugi. Saada Sayyidina Muhammad. Walaupun benda tu kecil, tapi Nabi buat. Nabi punya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak suruh kita buat. Tapi Nabi kesian, takut kita tak mampu buat. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah aku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, merasa tidak menyusah umat aku dah nak suruh mereka bersugi setiap kali semayang. Makna apa? Makna Nabi harap kita bawa sugi, terlebih-lebih lagi ketika mana kita nak semayang. Okey, 3.0 esok, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan pastikan bawa sugi. Esok beli siap. Kalau di warung-warung tu tempat jual sugi satgi, tuan-tuan borong semua. Masalah biar habis sugi di kedai depa. Tak ada di sini, ada di mana? Dalam Shopee pun banyak. Salah senam. Sugi jangan tinggal. Dalam satu peperangan, salah senam Muhammad, peperangan dengan Rum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peperangan hebat. Lawan dengan kuasa besar dunia. Strategi dah diatur salah Sayyidina Muhammad, tapi tetap tak menang. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Ketua tentera perang hantar mesej pada Sayyidina Umar. Kami dah guna habis kekuatan, potensi yang ada, tapi tak menang. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tanya satu soalan, hampa sugi tak? Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu ketua tentera perang jawab, oh, tak sugi. Lepas pulun perang sampai lepas takdan nak sugi. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka ketika tu arahan Sayyidina Umar balik bagi arahan sugi. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad bila arahan sugi, masalah Sayyidina, akhirnya pakat cari pokok, cantai ranting pokok, masalah Sayyidina, semua pakat sugi. Perbuatan tu menggerunkan musuh. Tu dia salah Sayyidina Muhammad. Bersugi tu nampak menggerunkan. Nampak macam nak makan orang tak? Tuan-tuan, dengan sebab sugi tu menang peperangan menentang Rum. Simple tak? Tapi dia sunnah. Sunnah ialah kekuatan. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian. Lagi satu, bila nak sambut esok pada Rasul tahun depan, kalau umur kita panjang, salah Sayyidina Muhammad 3.0, insya-Allah mai pakai putih. Boleh? Bila tuan-tuan buat lantunan mahabbah Rasulullah, semua orang tahu dah pakai putih. Salah Sayyidina Muhammad. Tak pakai hak lain, putih. Tuan-tuan, cuba try sekali buat. Nanti ini macam mana? Kita akan rasa betapa hampir dekatnya kita semua dengan Nabi kita. Subhanallah. Ataupun dalam bahasa yang lain, masalah Sayyidina Muhammad.
Di mana saja majlis salat Sayyidina Muhammad yang kita yakin kita hadir, malaikat hadir sama, pakai putih. Tuan-tuan boleh tahu tak malih macam mana malaikat hadir? Macam ni. Di mana sahaja majlis ilmu, majlis puji Allah, puji Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak pakai pakaian lain lah, melainkan kita pakai putih. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya begitulah kecintaan akan meresap dalam hati kita bila mana kita semakin banyak mempraktikkan sunnah dalam diri kita. Ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang yang pakai jam ala Sayyidina Muhammad. Jam ni menurut ulama dikiaskan dengan cincin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cincin Nabi pakai di tangan kanan. Orang laki-laki kalau pakai cincin di jari kelingking. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi anggap ataupun rasa cincin itu perhiasan, Nabi tak sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, batu dia di atas. Pada saat Nabi tak anggap perhiasan, Nabi tak di bahagian dalam. Maka begitulah qiyas kepada jam pun. Kata guru kami Syekh Nuruddin sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan anggap jam itu perhiasan, tak macam ni. Kalau kita anggap perhiasan, sekalipun jam tu mahal, pusing kot tu. Ini jam ni hanya nak tengok waktu, kita anggap sebagai perhiasan. Begitulah dalam kerja buat kita, semua kita buat. Nabi buat macam mana, kita buat macam tu. Sehingga Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, dia tak tahu Nabi makan temikai macam mana, tak pernah makan temikai. Punya nak sama dengan Rasulullah, punya nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tak tahu Nabi makan temikai macam mana, dia tak makan temikai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehinggalah dia tahu Nabi makan temikai macam mana, baru dia makan temikai macam Rasulullah makan. Tak tahu Nabi makan temikai macam mana. Temikai ni, tuan bayang temikai. Bayang temikai lah. Ada Sayyidina Muhammad. Kita belah temikai. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, bayangkan temikai itu kita belah. Kulit temikai. Sekali ingat temikai. Contoh macam ni. Ni temikai. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan belah tengah. Soalan Sayyidina belah tengah. Hak ni kanan. Parah macam tu, makan belah kanan dulu. Waktu kali kat tu. Parah belah kanan, makan. Itulah cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makan temikai. Lepas tahu Nabi makan macam tu, baru dia makan temikai. Tuan-tuan, itu satu tanda kasih. Tak mau lari sikit pun dengan yang terkasih. Nak bagi sama, ikut rapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, pelajari macam mana para ulama, para sahabat ikut Rasulullah. Saya tuan-tuan, bila mana saya dengar, saya belajar masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, masalah Sayyidina Muhammad, di dalam hadis disebut
kanas mishyatuha mishyatu abiha. Kalau kita mengaji Arab, misyah ni dia panggil ismul hay'ah, wazan fi'lah. Sayyidina Muhammad adalah cara berjalannya ialah seperti berjalan ayahnya Rasulullah. Sayyidina Fatimah ni, masalah Sayyidina Muhammad, cara berjalannya mishyatu abiha, cara berjalan ayahnya Rasulullah. Duk main dalam kepala otak soalan Sayyidina Muhammad, macam mana cara Nabi kita berjalan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ialah orang yang paling sama semuanya dengan Rasulullah. Satu masa satu orang ibu kepada seorang anak Yahudi. Si ibu ni sedang menerapkan akhlak kepada anak dia. Masalah Sayyidina Muhammad, jalan ni yang berakhlak begini. Nabi kita SAW kalau berjalan, Nabi tak tengok kanan, Nabi tak tengok kiri. Nabi banyak melihat bumi daripada melihat langit. Macam mana Nabi kita berjalan? Kita ni jawab, kalau kita ni berjalan merewang, orang kata. Nabi SAW berjalan, soalan Sayyidina Muhammad, lebih banyak melihat bumi daripada melihat langit. Tuan-tuan, itulah yang disebut dengan wala tamshi fil ardi maruha. Jangan berjalan atas muka bumi macam orang yang megah. Di mak ni pun didik anak dia, cara jalan macam ni, akhlak jalan macam ni. Nabi pula SAW pakai toilasan. Dah pakai serban, Nabi pakai lagi satu serban tudung atas serban dia. Pasal apa Nabi buat macam tu? Supaya jadi kawalan, tidak melihat belah kanan, tidak melihat belah kiri. Nabi SAW lehernya lebih banyak tertutup daripada terbuka. Itulah macam kita tengok macam bapa sepanjang pakai kan, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah bila nak tengok macam mana Rasulullah, tengok bapa Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, itu yang diterapkan oleh si ibu ni pada si anak ni. Tapi anak ni dia tak cukup dengan mak habaq. Dia kata, mak contoh mana mak? Contoh, nak tengok contoh. Mak pun nak cari tahu mana contoh. Tiba-tiba lintas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila lintas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mak pun kata, tu, jalan macam tu. Habaq faham apa? Sayyidina Abu Bakar ni dia semua Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua Rasulullah. Pasal apa? Sebab dia paling cinta pada Rasulullah. Nabi kata Abu Bakar ni dia lebih pada hampa, bukan sebab semayang dia, bukan sebab puasa dia, tapi ma waqara fi qalbi, yang duduk dalam hati dia tu. Hak dengan Allah satu, hak dengan Nabi satu. Sampai Sayyidina Abu Bakar dia wafat pun pada hari Isnin macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia harap dia dikebumikan seperti Nabi dikebumikan. Nabi dikebumikan pada hari Selasa malam. Dia harap, ya Allah, haraplah aku pun masuk dalam kubur dikebumikan macam malam Rasulullah dikebumikan. Semua nak bagi sabar. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kalau macam tu kita kena belajar tentang Rasulullah. Lepas tu nak bagi sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, jadi orang yang paling Nabi kasih ialah yang paling sama dan hampir dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka begitulah semua para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Sayyidina Abu Bakar satu masa baru sampai di Madinah. Sampai di Madinah, sampai di sebuah tempat namanya Quba. Sampai di Quba, Nabi mendirikan masjid yang pertama dalam Islam, Masjid Quba. Sallallahu alaihi Muhammad. Sesaat Nabi sampai di Quba tu, maka orang pun berimpun di Quba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW, majlis Nabi yang pertama itu dipengurusikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun bercakap sebagai muqaddimah. Ada sahabat-sahabat yang mai terlewat. Mereka tengok yang bercakap, yang berdiri, mereka sangka itu Rasulullah dah. Sedangkan Nabi kita duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. MC baru nak membuat ucapan muqaddimah sallallahu sayyidina Muhammad. Sallallahu sayyidina Muhammad. Hak main belakang, main terlewat kata, Rasulullah. Dia ingat hak bercakap tu Rasulullah. Sedangkan bercakap tu baru Sayyidina Abu Bakar. Pakat teruja tengok Rasulullah. Pakat teruja tengok Sayyidina Abu Bakar. Sebab menyangka Rasulullah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tiba-tiba cahaya pagi, cahaya matahari, waktu duha tu menyuluh Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi masih duduk. Sayyidina Abu Bakar tengah-tengah duduk cakap. Tengok-tengok Nabi kena suluh dengan matahari. Masalah Sayyidina Muhammad. Langsung diambil ridaknya, pergi tudung Rasulullah. Baru orang tahu kata, hak duk tu kah? Nah, abang kata, sama akhlak dengan Rasulullah. Tu sampai tahu tu, masalah Sayyidina Muhammad. Tak mau Nabi terkena cahaya matahari. Subhanallah. Masalah Sayyidina Abu Bakar. Kasih sungguh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab tu dia antara sebab kematian Sayyidina Abu Bakar ialah tak tahan rindu berpisah dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar lepas Nabi wafat, dia hidup 2 tahun setengah ya. Tak boleh bayang macam mana menahan rindu setiap malam selepas berpisah dengan Rasulullah. Ada Sayyidina Muhammad. Sampai kata ulama, makan dalam. Sampai kewafatannya ialah kerana berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya selalu cerita, Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, lepas isyak, bayang isyak dia tak balik rumah lagi. Dia iring Nabi sampai ke rumah. Bukan lepas isyak dia balik rumah dia, Nabi balik rumah Nabi. Dia iring Nabi sampai ke rumah Rasulullah. Sampai-sampai di rumah Rasulullah, dia bukan hantar-hantar terus balik. Dia tunggu di muka pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dia tunggu. Dia buat apa? Dia menangis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad satu kali tengok tak balik lagi Abu Bakar. Duk menangis. Nabi kita buka pintu. Abu Bakar tak balik lagi Rasulullah. Pasal apa? Menangis. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, lamanya Rasulullah nak tunggu subuh. Pasti nak jumpa Nabi pula. Boleh bayang tak? Balik rumah, soalan Sayyidina Muhammad, balik rumah, tak tidur terus. Sampai di rumah, duduk di rumah, tengok dinding, duduk sebut, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Dalam bahasa dia, Wa Muhammadah. Oh Muhammad. Sehingga kan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemuliaannya lepas Sayyidina Abu Bakar wafat, dia kahwin dengan Asma binti Umais.
Salah seorang di antara isteri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pasal apa kahwin dengan Asma binti Umair? Sebab nak tahu Abu Bakar balik rumah macam mana, lepas hantar Nabi di rumah tu macam mana. Salah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tak boleh bayang kasih Sayyidina Abu Bakar pada Rasulullah. Sampai kasih pada Rasulullah ni, sampai Sayyidina Umar kata, kalaulah aku ialah sehelai bulu di Abu Bakar. Allahu Akbar. Kalaulah aku ni cukup, kalau aku dapat jadi macam Abu Bakar, ialah sehelai bulu di dia. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bayangkan kasih para sahabat dekat Rasulullah. Pasal apa? Selalu dengan Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada budak umur 10 tahun sampai 20 tahun tak pernah meranggang dengan Nabi. Tak bersama dengan Nabi dalam rumah ya. Kalau luar, Nabi mana? Ikutlah Sayyidina Anas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai dia di antara sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Pasal apa? Sebab para sahabat pada waktu kerja pergi kerja. Ada yang pergi kebun, ada yang menega, ada yang bertani. Sayyidina Anas tak ada kerja lain, kerjanya dengan Nabi. Mana-mana pun dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan bayangkan Sayyidina Anas lepas Nabi wafat macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan Sayyidina Anas lepas Nabi wafat macam mana. Macam mana dia lalui hari-hari tanpa Rasulullah. Tuan-tuan, sampai Sayyidina Anas, Sayyidina Muhammad lepas Nabi wafat 11 tahun. Sepanjang 11 tahun, setiap malam tak pernah miss, setiap malam mimpi jumpa Rasulullah. Allah, pasal rapat sangat dengan Nabi. Setiap malam tak pernah miss. Allahu Akbar. Bercita tak nak jadi macam tu? Tentu. Ya tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad ni dia panggil kecintaan. Kecintaan pada Rasulullah. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka sesungguhnya sekalipun kita semua tak sempat dengan Rasulullah, tapi tahu tak Nabi ingat kat kita? Tahu tak Nabi ingat kat kita? Allahu Akbar. Satu masa Nabi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba keluar daripada mulut Nabi, ya laitani qabaltu ikhwani. Sahadat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rindunya nak bertemu dengan ikhwanku. Para sahabat tak pernah dengar istilah tu. Ya Rasulullah, man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa ikhwan engkau tu Rasulullah? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ni ikhwan engkau Rasulullah? Nabi kata, bal antum ashabi. Sahabat Sayyidina Muhammad, kamu ialah sahabatku. Oh, maknanya adakah di sana yang lain daripada kami yang namanya ikhwan? Nabi kata, ikhwanku ialah may ya'tuna min ba'di. Mereka ialah ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa yansurunani. Mereka datang selepasku. Mereka beriman denganku dan mereka menolong perjuanganku. Kita harap kitalah generasi ikhwan tu. Kitalah ikhwan yang Nabi rindu tu. Kitalah ikhwan yang Nabi maksudkan tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Para sahabat Nabi, Sahabat Sayyidina Ahmad, mereka rindu pada Nabi sebab mereka pernah tengok muka Nabi. Peliknya umat di akhir zaman, Sahabat Sayyidina Ahmad tak pernah tengok muka Nabi, tapi merindui Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia rindu ni dia main lepas kasih yang bersengatan.
maka mai dah, maka datanglah yang dikatakan rindu. Saya nak cerita satu cerita. Hari ni saya merenung macam mana para sahabat mempraktikkan satu hadis. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, tidak sempurna iman kamu, sallallahu alaihi Muhammad, sehinggalah aku lebih ia kasih daripada ibu dan ayahnya, daripada anaknya, dan daripada manusia keseluruhannya. Ada seorang sahabiah dalam satu peperangan dalam Islam, iaitu perang Uhud. Dalam perang Uhud ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW tersebar, kata Nabi, terbunuh dalam perang Uhud. Sebab Nabi jatuh dalam lubang, sallallahu alaihi Muhammad, yang dikorek oleh musyrikin Quraisy. Akhirnya semua orang kata Nabi dah wafat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada seorang perempuan sampai di Madinah, maklumat kata Nabi wafat. Tuan-tuan, dia keluar daripada rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menuju ke Uhud. Tuan-tuan, dia sampai-sampai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mayat dah bergelimpangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kafir Quraisy, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, dah balik ke Mekah. Maka tinggallah mayat-mayat umat Islam yang bergelimpangan dalam perang Uhud. Sampai-sampai di Madinah, sampai-sampai di Uhud, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dilangkah mayat demi mayat. Dia kata, ni siapa? Oh, suami dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Langkah pula, dia siapa? Oh, ayah dia. Langkah pula, ni siapa? Abang dia, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia langkah demi langkah mayat-mayat orang yang dia kasih, suami dia, abang dia, ayah dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dia boleh tinggai mayat-mayat tu, tuan-tuan. Yang ditanya, Rasulullah macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah macam mana? Orang kata, Rasulullah sama. Mana Rasulullah? Orang tunjuk, tu Rasulullah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, abang dia syahid, terkorban, tak apa. Ayahnya mati, tak apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Abang dia mati, tak apa. Jangan Rasulullah. Hak ni tuan-tuan, cuba balik lagi. Cuba fikir, macam mana tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sampai ke tahap tu. Semua kurang dah kasih dibanding kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, macam mana nak timbulkan ni semua? Nak timbulkan semua ni, yang pertama sekali selawat. Selawat ni tuan-tuan, masalah saya mak kena banyak. Dia tak boleh sikit. Dia kena banyak. Banyak tu banyak mana? Sekurang-kurang selawat 1000 kali. Sekurang-kurang selawat 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi di sana ada selawat yang paling pendek, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuba kata tengok. Tu selawat yang paling pendek sekali. Disebut dengan selawat Jibril ataupun selawat Khidir. Sallallahu alaihi Muhammad. Mula pada esok, mula pada malam ini, 1000 mesti wajib lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina. Tu wajib lah. Lepas tu terap kepada anak-anak. Suruh anak-anak selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu tanya, abang ambil lagi?
Kau habis lagi, adik habis lagi. Supaya mereka sejak daripada kecil mereka dah biasa selawat. Supaya sebelum mereka mendewasa, mereka pernah mimpi jumpa Rasulullah. Terap pada anak-anak Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya pernah sekali didatangi satu rombongan tahfiz daripada Sabah ke Pondok Darsa di Kuala Nerang. Anak-anak tahfiz ni mereka umur 12 tahun ke bawah. Kita kata budak-budak lah anak-anak Sahabat Sayyidina Muhammad. Bila pergi ke Darsa Sahabat Sayyidina Muhammad, anak-anak ni qasidah. Saya dengar qasidah anak-anak ni, saya menangis. Sedangkan saya bukan tak pernah dengar qasidah mereka. Qasidah-qasidah yang mereka alunkan bukan saya tak pernah dengar. Tapi saya tak tahu apa saya menangis. Habis-habis tu, selesai majlis Sahabat Sayyidina Muhammad, saya bercakap dengan mudir dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kata, Ustaz, kami ni di pondok kami ni, pelajar kami wajibkan selawat sehari 1000. Dia kata, Ustaz, saya wajibkan pelajar saya sehari 3000. Allahu Akbar. Sebab tu saya menangis. Sebab power lagi daripada kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sedangkan mereka tu budak-budak ya. No? Tu katakan pentingnya selawat dalam hidup kita. Hati kita lembut, rezeki kita murah, urusan kita mudah, Sahabat Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Sahabat Sayyidina Muhammad, itulah tinggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Maka muslimin dan muslimat, mata Allah sekalian, saya tinggalkan tuan-tuan menunggu 3.0. Amalkan sebanyak-banyaknya sunnah Nabi dalam hidup kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Mula dengan esok, mula pada malam ni, sugi misi ada kat kita. Bolehkah? Sahabat Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan menghadiri majlis yang macam ni, kita pakai baju yang Nabi kita suka, warna yang Nabi kita suka. Nabi sebut ilbasul bayad wa kafinu mautakum bil bayad. Pakailah putih dan kapankan orang mati kamu dengan yang warna putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya tinggalkan tuan-tuan Sahabat Sayyidina Muhammad untuk kita mula memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Jadi kembanglah di antara sunnah dan selawat, maka timbul rasa kasih, maka timbul rasa rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah modal kita semua untuk masuk syurga dan berjiran tetangga dengan Nabi dalam syurga esok. Yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri. InsyaAllah untuk akhirnya saya nak minta Sahabat Sayyidina Muhammad, Ustaz Khairuddin, Ustaz Zainuddin dan juga Ustaz Ammar bawa satu qasidah yang menyerap dalam hati kita semua, kerinduan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu yang saya ingat, amalan para habaib dan para masyayikh. Anak-anak kita ni terlebih-lebih lagi tahfiz. Amalkan nak tidur malam qasidah dulu. Sebab di antara yang mewariskan mimpi jumpa Rasulullah, nak tidur malam qasidah. Jadi jadikan tu amalan. Mudah-mudahan kita semua ada keinginan nak tidur malam. Ya Allah, bagilah malam ni, pilihlah buat kami sebelum kami menutup mata, sempat kami nak melihat wajah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah dapat kita amalkan, dan kurang ialah kelemahan saya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil yang terbaik dan meninggalkan yang kurang, dan kita harap disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Sebelum pada itu, kita ni ada pengumuman untuk melancarkan dana Sahabat Sayyidina Muhammad, dana untuk pembelian van tadi. Sebenarnya Sahabat Sayyidina Muhammad, saya nak betulkan yang pengurusi sebut tadi.
Tujuan himpun malih ni nak beli van, tak betul kot. Tujuan buat malih ni sebab nak beli van, tak betul. Tujuan buat malih ni sebab nak menanam rasa kasih kat Rasulullah. Tu baru betul. Lepas tu dengan berkat Rasulullah malih ni kami nak beli van. Macam tu. Baru kena no, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat selawat pada malam ni, puji-puji kat Nabi malam ni, Tafiz dapat beli van insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah. Jadi lancar lagi. InsyaAllah. Jadi saya dengan itu melancarkan dana pembelian van. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkat insyaAllah. Dengan cepatnya dapat dibeli van untuk anak-anak Tafiz insyaAllah. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Kita hadiah pada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbana tammina bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbana tammina bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbana tammina bil khair. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma ahsin wuqufana baina yadayk. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti shahada wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.